المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Sadaqallahul Azim. Para penonton yang berhati sekalian, hari ini 1 hari bulan Muharram. Saya mewakili Yayasan Sabha mengucapkan selamat menyambut Maal Hijrah. Selamat tahun baru, selamat tahun 1442. Kita akan berjumpa dengan insan baru insya-Allah, pemikiran baru, penghayatan baru, kekuatan baru, stamina baru dan segala-galanya baru pada 1 Muharram hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sebagai satu pengumuman saja, malam ini saya diamanahkan untuk menjadi moderator kepada program Maal Hijrah khas. Program Maal Hijrah khas yang akan ke udara selama 1 jam setengah. Biasanya 1 jam, kali ini dipanjangkan 1 jam setengah. Dengan barisan ahli panel seperti Dr. Farid Ravi misalnya, Datuk Bab, Datuk tuan-tuan dan puan, saya pun lupa tuan-tuan, Profesor Madya, Dr. Nur Hayati, Sharifah Nur Hayati, dan kita akan Datuk Badri Shah tadi, Datuk Badri Shah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan membincangkan dalam konteks kita menyambut Maal Hijrah ini, yang sebagaimana tuan tahu, temanya ialah umat harmoni, umat Rabbani, negara harmoni. Itulah menjadi kepada tema, dan kemungkinan perbincangan pada malam ini pun berlegar di sekitar itulah tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jangan lupa pada pukul 9 malam ini tuan-tuan, program Perdana Ehwal Islam khas sempena dengan menyambut Maal Hijrah ini insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan dan puan, malam ni sebagaimana yang kita rancangkan, sepatutnya kita pun ada pukul 9.15 seperti biasa tuan-tuan. Kita ada perbincangan panel di bawah tajuk Salam Husnul Khatimah. So malam ini oleh kerana kita ada siaran langsung, tuan-tuan boleh tuan-tuan dan puan pergi kepada Facebook live saya, insya-Allah terus tuan-tuan akan dapat pancaran daripada Putrajaya di mana kita mengadakan siaran langsung pada malam ini jam 9. Jadi kita gantikan program kita dengan terus kepada mengikuti program anjuran RTM TV1 itu bersama dengan Jakim itu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, yang lain macam biasa. Nanti pada pukul 5.50 sampai pukul 6. Mungkin ini pun kita tiadakan hari ini. Kerana saya terpaksa berangkat pergi ke Putrajaya lebih awal untuk berjumpa dengan ahli-ahli panel dan membuat sedikit diskusi mengenai apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus bicarakan pada pukul 9 malam ni. Jadi program pukul 5.50 sampai pukul 6 yang 10 minit, 10 di DHA, 10 minit bersama Dr. Hassan Ali itu pun kita tangguhkan sehingga hari Isnin yang akan datang insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, sehingga hari Jumaat, bukan hari Isnin, hari Jumaat ada tuan-tuan, yang tidak ada program 10 minit itu ialah hari Sabtu dan hari Ahad. Tuan-tuan, dalam kita menyambut datangnya Maal Hijrah ini, 1 Muharram hari ini, biasanya di mana-mana pun para penceramah, cendekiawan, ilmuwan, agamawan dan siapa juga yang berbicara, sama ada perseorangan macam saya ataupun dalam kumpulan ataupun dalam panel, mereka akan membincangkan yang sesuai tajuknya ialah muhasabah. Muhasabah artinya kita menghitung balik diri kita, menghitung balik keluarga kita, menghitung balik anggota masyarakat, tetamu-tetamu jiran tetangga kita, dan akhirnya kita mengukur kejayaan dan kegagalan kita untuk membangunkan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini pun dalam konteks kita bermuhasabah itu, saya nak ambil satu lagi tuan-tuan yang banyak dibincang dalam Al-Quran, dalam hadis. Antara perkataan yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, antaranya ialah perkataan syukur. Berbagai-bagai situasi, berbagai-bagai suasana, berbagai-bagai kata orang sambungan-sambungan event yang terdapat dalam Al-Quran itu banyak menceritakan soalan syukur.
Dan menggesa tuan-tuan, menggesa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggesa tuan-tuan, menggesa kepada saya, bersyukurlah, bersyukurlah. Gesaan itu hampir setiap ayat yang ada perkataan syukur dalam berbagai-bagai, dalam berbagai bentuk tuan-tuan dan puan, biasanya merujuk kepada mengajak kita, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ayat yang saya baca di permulaan tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kamu bersyukur akan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, nescaya Allah akan tambah nikmat-nikmat itu. Tetapi andainya jika kamu kufur, kamu misalnya menentang nikmat Allah, kamu tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga, awas, yang menunggu kamu di akhirat nanti azab yang sangat pedih. Saudara para penonton yang mati sekalian, jadi antara amalan yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala ialah bersyukur. Dan pagi ini tuan-tuan, 1 Muharram ini, saya rasa tajuk ini sangat-sangat sesuai, sangat sesuai. Sebab itu tajuk ini tuan-tuan yang di bawah sebenarnya saya naikkan ke atas dalam siri 12 perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat gembira kita melakukannya. Sangat suka bila kita melakukannya. Tuan-tuan mencintai insan-insan yang melakukan perkara-perkara amalan-amalan yang dimahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu amalan itu ialah bersyukur kepada nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat yang nampak dan nikmat yang tak nampak. Tangible and intangible. Seen and unseen. Yang boleh lihat. Yang kita boleh lihat, alhamdulillah, berjalan Hasan Ali pagi ni, keluar daripada rumah, datang ke studio ni, itu dia. Kita nampak dia berjalan. Kita nampak dia bercakap. Kita nampak dia bertutur. Kita nampak dia berkuliah sekarang ini. Kita nampak daripada hujung rambutnya sampai hujung kakinya. Kita nampak pergerakan-pergerakannya. Walaupun kita tak nampak hati nuraninya, bagaimana bisikan hatinya. Tapi kita nampak manusiawinya. Manusia fizikal je kita nampak. Saudara-saudara, bersyukur kita. Alhamdulillah. Pagi ini, apa tidak bersyukur? Saya boleh bangun pagi tadi, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, sikit-sikit, tuan-tuan dan puan. Bertahajud sikit, sembahyang sunat taubat sikit, sembahyang sunat hajat sikit, sembahyang witir sikit, didoakan sikit. Lepas tu pergi masjid, tuan-tuan. Pergi masjid, alhamdulillah. Hari ini bagus, tuan-tuan, cuti. Ramai nampaknya sedikit orang di masjid, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Imamnya bagus, bacaannya bagus, surah yang dipilih pagi ini pun bagus. Bersesuaian sangat dengan sambutan Malam Hijrah ini. Ayat yang dibaca rakaat yang pertama, rakaat yang kedua pagi tadi di masjid saya. Alhamdulillah. Lepas tu tuan-tuan ada sikit bacaan Quran dalam 10 minit begitu. Dan diulas tuan-tuan dan puan, ditafsirkan oleh imam yang bertugas pada hari ini. Mana nak dapat tuan-tuan? Mana nak dapat suasana begini? Mana nak dapat suasana kita dicelikkan pada pagi tadi, tuan-tuan, pergi ke bilik air, bercuci muka kita, gosok gigi kita dan sebagainya, ambil wudu dan tuan-tuan, berangkat ke masjid. Ambil wudu, berangkat ke masjid. Salat tahiyatul masjid, kemudian tuan-tuan dan puan, kita salat sunat subuh. Salat sunat subuh 2 rakaat itu, pahalanya dunia dan seisi-isinya. Salat sunat subuh 2 rakaat, pahalanya bersamaan dengan dunia dan seisi-isinya. Dan kita sembahyang subuh berjamaah pagi tadi, siapa yang datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala bersembahyang subuh berjamaah, seolah-olah dia kira sudah sembahyang sepanjang-panjang malam. Tuan-tuan, siapa yang sembahyang subuh berjamaah pagi tadi dan pagi-pagi yang sebelumnya yang akan datang ini, tuan-tuan, ganjarannya ialah seolah-olah dia mendapat seluruh ganjaran sebanyak langit dan bumi, tuan-tuan dan puan. Bayang tuan-tuan, bumi dan seisi-isinya. Alhamdulillah. Jadi, balik kepada syukur. Kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur macam-macam, tuan-tuan. Ambil yang syukur yang biasa yang tuan-tuan lihat di hadapan kita. Syukur beristeri dan bersuami. Syukur dikurniakan 3-4 orang anak. Syukur daripada 3 anak itu ada laki-laki dan ada perempuan. Dengan bilangannya yang Allah tentukan. Syukur kerana kita ada rumah. Syukur kerana kita ada tempat kediaman yang agak selesa untuk isteri dan anak-anak kita. Syukur kita ada pekerjaan.
Syukur kita ada gaji bulanan. Syukur tuan-tuan dan puan, kita tidak meminta-minta. Alhamdulillah. Syukur kita sentiasa rumah kita tuan-tuan diraikan oleh tetamu-tetamu. Sama ada keluarga terdekat, keluarga jauh atau tetamu-tetamu datang. Meraikan rumah kita. Tanda rumah yang mendapat tuan-tuan kesyukuran, kesegaran. Rumah yang mendapat tuan-tuan pantulan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa lagi kita nak syukur tuan-tuan? Kita syukur dapat bernafas ni. Tarik nafas lepas nafas. Tarik nafas lepas nafas. Berapa orang yang ada di ICU sekarang ni, tarik nafas tak boleh lepas nafas. Tak boleh. Dan kena pakai ventilator. Kena pakai alat untuk membantu pernafasan. Bayang tuan-tuan dan puan. Dan maut berada di hadapan mereka. Dan kita tidak ada dalam situasi itu. Bayang tuan-tuan dan puan. Ada orang yang pagi ini termenung melelehkan air mata. Sebab kehilangan isteri. Kita ada isteri bersama dengan kita. Alhamdulillah. Kita tidur bersama isteri kita. Kita bangun bersama dengan isteri kita. Alhamdulillah. Isteri kita bertahajud. Kita pun bertahajud. Alhamdulillah. Dan kita mempunyai anak. Alhamdulillah tuan-tuan. Anak. Anak yang sehat. Sehat bugar. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Masalah fizikal tak ada. Masalah fisiologikal tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Dan anak-anak pun syukur dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak adalah anak yang sangat memeningkan kepala kita. Memeningkan kepala. Alhamdulillah kita bersyukur tuan-tuan. Bersyukur. Anak-anak memilih daripada awal jalan yang betul. Anak-anak melakukan ibadat-ibadat yang betul. Anak-anak melakukan amalan-amalan yang betul. Syukur tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau ada anak daripada 6 orang, 1 orang penagih dadah. Allah tuan-tuan, tak sempurna keluarga tu. Tak sempurna tuan-tuan. Ayahnya nak bercakap dengan orang pun, ia tak ia. Sebab, takut kalau ditanyakan tentang anak yang penagih dadah itu. Yang ada di pusat serenti. Isteri kita pun tuan-tuan, tak boleh nak bercampur. Isteri kita avoid kadang-kadang tuan-tuan. Tak pergi majlis kahwin, tak pergi majlis-majlis yang diundang oleh sahabat. Hatta sahabat baik kita sekali pun mengundang kita. Tak dapat kita tunaikan semata-mata kerana ada seorang anak yang penagih dadah. Bayang tuan-tuan dan puan, yang anak-anak perempuan yang keluar, tiap-tiap malam keluar. Entah pergi mana kita pun tak tahu tuan-tuan. Mengandung, melahirkan anak di luar nikah. Dan masyarakat tahu. Tak keluar mak bapak tuan-tuan. Tak tahu nak tunjuk muka macam mana. Tak tahu nak bercakap macam mana. Tak tahu nak explain macam mana. Tak tahu nak buat apa tuan-tuan dan puan. Ini alhamdulillah. Dan tidak berlaku pada keluarga kita. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak yang alhamdulillah kakinya ringan untuk melangkah ke masjid. Kakinya ringan untuk duduk dalam majlis ilmu dan hadir dalam majlis ilmu. Badannya ringan untuk bergaul dengan orang-orang masjid. Ini dia. Kita balik pula di rumah tuan-tuan, balik di rumah sayup-sayup. Bilik yang ketiga dekat dengan dapur. Terdengar anak dara kita membaca Quran. Masya Allah. Bilik sebelah di sana, anak laki-laki nombor 2 pun juga membaca Al-Quran. Dia ada di peringkat keluarga ni tuan-tuan, grup membaca Al-Quran di peringkat keluarga. 1 bulan sekali khatam, 1 bulan sekali khatam, atau 2 minggu sekali khatam, 2 minggu khatam, 2 minggu khatam. Ada setengahnya sebulan khatam, sebulan khatam. Jadi tiap-tiap orang membaca dan ada koordinatornya yang mengkoordinasikan seluruh gerakan membaca Al-Quran dari peringkat keluarga dalam kumpulan grup keluarga. Alhamdulillah. Dan kita hari ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah nanti time makan, anak kita yang ke dapur. Maknya dia rehatkan. Hari ni hari cuti, tuan-tuan, cuti hari ni, cuti mal hijrah hari ni. Anak-anak kita balik, besok ada yang ambil cuti hari Jumaat, jadi berterusan Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Alhamdulillah, dia datang rumah kita. Pun satu syukur. Dia teringat nak datang rumah mak bapak, pun satu kesyukuran kepada kita. Bawa cucu-cucu kita yang kita sayang, yang kita kasih mereka.
satu kesyukuran kepada kita. Kita makan bersama, kita bercerita bersama, alhamdulillah. Dan anak-anak tahu membezakan. Sampai rumah Tok Wan, tuan-tuan dan puan, dia pegang telefon sekali-sekali bila diperlukan. Mak dan ayah dah bagi briefing kat rumah dah. Tak mahu sepanjang masa dengan telefon. Layan Tok Wan, layan nenek, layan datuk, layan makcik, layan pakcik, layan semua penghuni rumah itu. Dan kita dah briefing anak kita. Daripada briefing itu, mereka sudah menunjukkan satu bentuk akhlak yang dibanggai oleh Tok dan Tok Wannya, yang dibanggai oleh ayah dan ibunya, yang dibanggai oleh mak saudara, bapa saudaranya. Syukur, tuan-tuan dan puan. Tetapi apa yang saya nak sebutkan, syukur yang paling besar sekali, tuan-tuan, ada 3 yang patut kita bersyukur. Nikmat yang tidak terhingga. Nikmat yang tak boleh ditukar ganti. Satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama, nikmat kita dilahirkan menjadi makhluk yang namanya insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Insan dilahirkan, dibentuk dari kejadian-kejadian pembentukan yang istimewa. Hebat. Tangannya hebat, jari-jarinya hebat, kakinya hebat, mukanya hebat, hidungnya hebat, pipinya hebat. Semua kena aja gayanya. Hebat dia. Tuan-tuan, itu yang diberikan kepada kita. Dan kehebatan itu, tuan-tuan, terpancar dalam diri kita sebagai insan di permukaan bumi ini, yang Allah memberikan perhatian istimewa kepada tuan-tuan, istimewa kepada saya, kerana kita insan. Sebab itu insan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Insan is the vicegerent of God in this planet of earth. Kita dijadikan pemerintah, pentadbir, pengurus Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, tuan-tuan, kerana ciri-ciri keinsanan kita. Apa ciri keinsanan kita? Kita ada jasad, jasadiyah. Kita ada akal, akliyah. Dan satu lagi, kita ada hati, perasaan jiwa, ruhiyah. Jasadiyah, akliyah, ruhiyah. Jasad ada, intelek, akal ada, dan satu lagi, tuan-tuan, roh pun ada. Sebab itu, atas 3 komponen yang ada kepada tuan-tuan, atas 3 komponen yang ada kepada saya ni, Allah pilih kita makhluk yang paling agung. Kecil, tapi agung di sisi Allah. Apalah kita dibandingkan dengan Mount Everest, Gunung Everest? Di mana kita? Saiz kita. Apalah kita dibandingkan dengan lautan? Sama lautan Atlantik, lautan Pasifik, lautan Hindi, Cina Selatan, sampai Selat Melaka. Kecil, kita kecil, sangat kecil. Tak nampak pun. Bila dibandingkan dengan dunia, apa yang di dunia, Hasan Ali, your presence in this world is simply, tuan-tuan, tak nampak. Cannot be seen. Tapi, kitalah khalifah. Kitalah pengeraju. Kitalah peneraju. Sebab itu satu Muharram ini, tuan-tuan, letakkan di kepala anak kita, jatuhkan di hatinya, man, din, yati, iman, seluruhnya. Kamu adalah peneraju. Kamu adalah peneraju. Peneraju yang membawa kebahagiaan kepada dunia. Peneraju yang membawa kebahagiaan kepada umat. Peneraju yang membuat kebahagiaan kepada masyarakat. Pemaju yang membuat kebahagiaan kepada keluarga. Dan peneraju yang akan membuat kebahagiaan kepada dirinya sendiri. Peneraju. Dan kita, tuan-tuan dan puan, adalah makhluk yang terbaik. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Kita anak Adam yang terbaik, diangkat di daratan, di lautan, diberikan rezeki-rezeki yang terbaik. Kita tak makan semua, tuan-tuan.
Tapi yang terbaik diberikan kepada kita. Kita tak makan khinzir. Khinzir bukan haiwan yang terbaik yang patut dimakan melalui mulut kita sebagai insan. Kita tak makan daging anjing. Kita tak makan binatang buas. Sebab daging binatang buas tak sesuai dengan diri kita sebagai insan. Kita tak makan berbagai-bagai jenis tumbuhan. Tumbuhan yang beracun, yang tidak beracun. Tak boleh. Sebab kita insan. Kita yang terbaik. Jadi, makanan yang masuk ke mulut kita mestilah daripada makanan yang baik-baik. Yang baik-baik. Halalan tayyibah. Yang halal dan baik. Saudara, itu saya menyebutkannya mengenai kesyukuran kita menjadi insan, khalifah Allah di permukaan bumi ini. Dan saudara-saudara, malaikat pun tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah. Dalam satu ayat, malaikat protes. Kenapa aku tak dijadikan khalifah? Kenapa manusia yang menumpahkan darah itu boleh jadi khalifah? Allah kata, engkau tak tahu, aku tahu. Saudara-saudara, insan yang kita ni, tuan-tuan, matahari terbit, bulan terbit kerana adanya insan. Matahari terbit, bulan terbit kerana lautan-lautan berfungsi, air pasang dan surut kerana adanya insan. Awan-awan yang berarak di langit, tuan-tuan dan puan, daripada yang putih sampai ketulan-ketulan hitam, kita nampak tompok-tompok hitam, gugur hujan. Hujan digugurkan untuk insan. Saudara, dengan hujan tumbuh-tumbuhan akan segar bugar. Sebahagian daripadanya adalah makanan insan. Dengan hujan, tentang rumput-rumput segar bugar, hijau sehijau-hijaunya, untuk dimakan oleh binatang-binatang, haiwan-haiwan yang juga boleh jadikan korban dan kita boleh makan dagingnya, seperti kerbau, seperti lembu, seperti kambing. Adalah untuk insan. Tuan-tuan, apa pun yang Allah jadikan dalam berbagai bentuk, dalam untuk apa pun, sebagainya adalah untuk insan. Tuan-tuan adalah insan. Saya adalah insan. Mak kita insan. Ayah kita insan. Mak kita pun termasuk dalam lingkungan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Daripada kejadian yang hebat, boleh turun. Thumma radadnahu asfala safilin, boleh turun kepada satu tingkat yang bawah itu. Kerana antaranya, kenapa martabatnya turun sampai begitu, tuan-tuan dan puan? Sebabnya ialah kita tidak bersyukur kepada Allah. Kita kufur kepada nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Tanggungjawab kita sebagai khalifah. Tandanya kita tidak bersyukur, kita tak lakukan tanggungjawab itu. Apa tanggungjawab khalifah, tuan-tuan? Yang pertama sekali antaranya al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Tentu kembangkan yang ma'ruf, tuan-tuan, hilangkan yang mungkar. Di permukaan bumi ini dimulai dengan kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita, gabungan daripada seluruhnya itu, tuan-tuan dan puan, menjadilah masyarakat yang padu, yang damai, yang sejahtera. Kerja siapa? Kerja khalifah Allah. Siapa khalifah Allah? Insan. Yang kedua, lahir sebagai insan. Yang kedua, dibekalkan dengan Islam. Allah, inilah nikmat yang paling hebat. Nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat Islam, nikmat iman. Ya Allah, tuan-tuan. Segala tumbuh-tumbuhan, ialah dari segi prinsip, dari segi kata orang konsep besarnya pun mereka menyembah Allah. Yang bernyawa, yang tidak bernyawa, mereka menyembah Allah. Tapi penyembahan Allah Subhanahu wa taala yang tergambar, yang betul-betul solid, yang sepatutnya menyumbang kepada kesejahteraan sejagat, ialah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan beribadah kepada aku. Nah, kita lah.
Tuan-tuan diletakkan ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah khusus, ibadah umum, fardu ain, fardu kifayah. Dan ibadah itu mesti dilakukan dalam dua garis. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kedua-duanya mesti beres. Dan Allah memberikan kita segala-galanya. Di bumi Malaysia ni tuan-tuan, segala-galanya. Guru tahfiz ramai, orang hafiz Quran, hafal Quran ramai, hafizah pun ramai, guru agama ramai, masjid banyak, surau banyak, musalla banyak. Apa lagi enggak? Air banyak, masjidnya cantik, semuanya masjid berkapet, semuanya masjid aircon, surau-surau aircon semua. Satu Malaysia ni aircon semua. Apa lagi kita enggak, tuan-tuan? Masjid dijaga rapi. Ada pegawai takbirnya, ada ahli lembaga pengelolanya. Dan ada spesialis-spesialisnya di masjid. Imam satunya spesialis, imam duanya spesialis, imam tiganya spesialis. Dan digabungkan dengan jawatan kuasa yang dipengurusikan oleh seorang pengurusi yang biasanya tokoh-tokoh tempatan diangkat untuk menjadi pengurusi. Tokoh-tokoh yang telah mencurahkan bakti mereka dalam kerja-kerja mereka, tuan-tuan, terbukti mereka mampu cemerlang menjalankan kerja. Itu biasanya dilantik menjadi pengurusi kepada surau, pengurusi kepada masjid, pengurusi kepada surau Jumaat. Jadi, saudara, yang kedua, kita gembira menjadi seorang Muslim. Menjadi seorang Muslim ini, tuan-tuan, lahir saja ke dunia ni, ada 4 pilihan. Saudara boleh lahir sebagai Muslim, besar sebagai Muslim, tua sebagai Muslim, tetapi dimatikan bukan sebagai Muslim. Takut kita, tuan-tuan. Dimatikan bukan sebagai seorang Islam. Yang kedua, lahir bukan Islam, besar bukan Islam, dewasa bukan Islam, tua menjadi Islam dan mati sebagai seorang Muslim. Masya Allah. Ketiga, lahir bukan Islam, besar bukan Islam, tua bukan Islam, mati bukan Islam. Itu pilihan yang paling jelek di antara 4 pilihan itu. Dan pilihan yang terbaik, lahir Islam, besar Islam, remaja Islam, dewasa Islam, tua Islam, sakit Islam, nazak Islam, sakratul maut dalam Islam, mati dalam husnul khatimah, mati sebagai seorang yang berjaya insyaAllah di dunia dan di akhirat. Mati sebagai seorang Muslim, mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pilihan yang keempat yang terbaik untuk kita. Dan inilah pilihannya yang mesti kita garap sepanjang 12 bulan yang akan datang ni, mulai hari ni 1 Muharram. Saudara-saudara, kalau kita tak lakukan ini, siapa lagi nak melakukan? Kalau kita tidak garap perkara ini, siapa lagi nak menggarapkan? Kalau kita tak hidup suburkan perkara ini, siapa lagi yang menghidup suburkan? Di peringkat diri, keluarga, masyarakat. Pastikan anak beranak kita lahir sebagai orang Islam, besar sebagai orang Islam, dewasa sebagai orang Islam, tua sebagai seorang Islam, dan dimatikan sebagai seorang Islam. Anak kita. Anak perempuan kita, anak laki-laki kita, keluarga nuklear kita, nucleus family kita. Pastikan. Panjangkan sikit, besarkan sikit, tuan-tuan. Garis pusatnya kita besarkan sikit lagi. Merangkumi masyarakat. Jadi masyarakat kita pun kena berkiblatkan Islam, iman, taqwa dan ihsan. Masyarakat kita pun berkiblatkan kepada kiblat yang kiblat fizikalnya di Makkahul Mukarramah, di Masjidil Haram. Tetapi saudara-saudara, seluruh pandangan, seluruh penglihatan, seluruh pendengaran, seluruh detik-detik jantung mereka, seluruh aliran darah mereka, seluruhnya mengalir kepada mati sebagai seorang Muslim, mati sebagai seorang Muslim. Atas dasar itulah Yayasan Sabha akan membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah,
Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Berharga 12 juta ringgit. Sekarang dalam proses pemungutan dana. Besar tuan-tuan. Masjidnya boleh memuatkan 700 ke 1000 orang. Ada masjid. Yang masjid di tempat itu nanti bila didirikan akan berfungsi 24 jam masjid itu. Setiap pagi dibangunkan orang-orang yang hadir 250 orang. Setiap kali ada 250 orang di Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Mereka dibangunkan sekitar jam 4.30. Untuk sama-sama tuan-tuan menuju ke masjid. Masjid dekat. Dalam compound itu, dalam kompleks itu ada masjid. Untuk kita berqiyamul lail. Lakukan sembahyang taubat. Lakukan sembahyang hajat. Lakukan sembahyang witir. Lakukan tahajud. Lakukan kita berzikir. Lakukan tuan-tuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan. Dan tempat ini nanti tuan-tuan insya-Allah 24 jam. Di masjid, tempat kita menyimak bacaan Quran. Di masjid, tempat kita belajar fardu ain. Selain daripada di kelas, kita ada kelas 15 fully aircon classroom nanti. 15. Tapi masjid. Untuk kita bertanya sesuatu kepada imam. Bertanya sesuatu kepada yang spesialis. Bertanya sesuatu kepada agamawan. Yang ada di masjid kita. Pastinya tuan-tuan, di mana-mana kawasan pun, penempatan pun, ada orang-orang ini. Orang yang hafaz Quran ada. Orang yang pakar mentafsir pun ada. Allah tuan-tuan. Pakar hadis pun ada. Tapi kita sahaja yang rasa-rasanya tidak memerlukan khidmat kepakaran mereka. Kita tak jumpa mereka. Kita tak tagih ilmu mereka. Kita tidak kita tidak letakkan tangan begini menadah ilmu-ilmu yang boleh dicurahkan kepada kita untuk kita amalkan. Tak ada. Balik tadi. Sesuai dengan Ma'al Hijrah 1 Muharram hari ini. Pertama, kita bersyukur kerana jadi insan. Kedua, kita bersyukur kerana menjadi seorang Muslim, seorang yang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Rasa takut kamu, rasa harap kamu, rasa cinta kamu. Rasa abadinya kasih sayang kamu kepada Allah. Ya. Saudara, apa dia? Setelah kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ciri-ciri tersebut, tuan-tuan, dengan ciri-ciri tersebut, maka akan terpancarlah keluar daripada jasad kita, tuan-tuan, sesuatu yang menggembirakan makhluk di akhirat nanti. Sebab itu, tingkatkan ketakwaan. Jangan kamu mati selagi daripada kamu mati sebagai Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati bertemu dengan Allah, melainkan di saat kamu dimatikan, kamu menjadi Muslim yang baik, yang diridai, disayangi oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tak tahulah apa nilainya Islam, tuan-tuan. Apa nilainya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa nilainya kita melakukan ibadat-ibadat, amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Antaranya 1 Muharram ini kita cerita syukur kepada Allah. Saudara, yang menunggu kita, Masya Allah, di syurga nanti, tuan-tuan. Bayangkan apa yang menunggu kita di syurga nanti. Saudara, kita mengharapkan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita dihidupkan sebagai Muslim dan dimatikan sebagai Muslim dan dimatikan menghadap Allah sebagai Muslim. Dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Allah, matikan aku mati yang baik, jangan kau matikan aku mati yang jelek, mati yang buruk. Apa mati yang baik? Mati yang baik mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila Israel datang memanggil kita, tuan-tuan, jasad terbujur, tuan-tuan, di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil.
menggigil kita. Bila malakal maut datang bertemu dengan kita untuk mencabut nyawa kita. Ketika itu, tuan-tuan dan puan, ketika itu tak ada lagi dah. Kalau kita nakkan kata kesedaran, keinsafan dah tertutup dah, tak ada lagi dah. Taubat dah tak ada lagi dah. Nyawa dah sampai gara-gara halkum ni. Nak derma-derma tak ada lagi dah. Tak diterima lagi dah derma-derma. Nak menginfak, nak wakaf. Kompleks Anjung Husnul Khatimah ni sumber dananya daripada 7. Yang pertama ialah wakaf. Yang kedua zakat. Kita bukan pemungut zakat tapi kita penerima zakat. Yang ketiga tuan-tuan, infak. Yang keempat tuan-tuan sedekah. Yang kelima fidyah. Yang keenam amal jariah. Yang ketujuh fi sabilillah. 7. Nak mengumpulkan 12 juta ringgit untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah, sudah terbuka tuan-tuan 7 channel. Tuan-tuan gunakanlah salah satu channel atau berbagai channel itu. Mari kita sama-sama bangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks satu-satunya yang dikatakan satu-satunya dalam dunia. Satu-satunya di Malaysia. Untuk memberikan ilmu, pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Apa nama ilmunya tuan-tuan? Saya ulang. Pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Apa pendidikannya? Fardu ain, fardu kifayah. Apa pendidikannya? Nak dididik kepala kita, nak dididik hati kita, nak dididik mata kita, nak dididik telinga kita, nak dididik lidah kita, nak dididik seluruh anggota panca indera kita. Supaya di akhir usia tuan-tuan, seluruhnya disatukan dalam satu kesatuan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti mengabdikan diri kepada Allah. Mesti tunduk kepada Allah. Mesti sayang kepada Allah. Mesti cinta kepada Allah. Mesti kasih kepada Allah. Mesti segala-galanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, boleh tak kalau kita ambil apa yang saya sebutkan tadi untuk diterapkan dalam keluarga kita? Mesti. 1 Muharram ini tuan-tuan dan puan, kalau boleh tuan-tuan adakan meeting dengan anak isteri. Meeting macam mana, the subject of the meeting is how can we inject Islamic values within our family system. Ni. Saudara, sangat penting. Kalau tuan-tuan tidak mesyuaratkan hari ini, bulan depan pun tidak, tahun depan pun tidak, sampai mati pun keluarga tidak bertemu untuk berbincang secara terbuka mengenai amalan Islami yang berjalan dalam rumah kita. Ada anak yang salat, ada anak yang tidak salat, ada anak yang segera salat, ada anak yang lewat salat, ada anak yang terpukau dengan televisyen, ada anak yang terpukau dengan gadget-gadget ini, dengan berbagai mainan, mereka kumpul duit, mereka beli sendiri. Ada anak yang berpoya-poya, keluar pukul 6 petang, balik pukul 1 pagi. Macam mana tuan-tuan? Ada anak yang tak tolong mak, yang tak tolong ayah. Ada anak yang tak nak bercakap dengan mak, tak nak bercakap dengan ayah. Ada anak yang kerjanya protes apa yang mak buat, apa yang ayah buat. Ada anak-anak yang tak setuju sangat dengan ibu dan ayah. Akhirnya memencilkan diri dalam bilik, kunci bilik. Tak bertemu dengan mak, tak bertemu dengan ayah. Berminggu-minggu tak bercakap dengan mak, tak bercakap dengan ayah. Ada. Ada anak-anak yang mementingkan isterinya lebih daripada ibunya. Ini pun satu kuliah nanti kita akan beri. Macam mana kita treat ibu kita vis-a-vis wife kita. Siapa yang memuliakan wife-nya, siapa yang menghormati wife-nya lebih daripada ibunya, ini tuan-tuan termasuk juga dalam perbincangan dayus namanya tuan-tuan dan puan. Saudara yang akhir ya, menjadi manusia, insan, dan menjadi Islam, orang Islam. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita bersyukur kerana menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saya adalah merupakan umat yang terakhir, tetapi nanti di padang mahsyar umat yang pertama dipanggil untuk dihisab. Berikutan dengan itu,
Umat yang paling akhir ini adalah umat yang mula-mula melangkahkan kaki ke pintu syurga setelah dihisab. Tuan-tuan, ada 10 para sahabat yang dijamin syurga. Tak payah hisab, terus masuk syurga. Pastikan di belakangnya kita nanti, di belakangnya anak kita, isteri kita, suami kita, di belakangnya menantu kita, di belakangnya mak mertua kita, ayah mertua, mak sendiri, ayah sendiri. Di belakangnya pakcik dan makcik kita, di belakangnya sepupu-sepupu kita. Dan kita mesti buat keputusan hari ini, tuan-tuan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli neraka, ahli syurga itulah yang diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirnya nanti. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberikan kejayaan mutlak oleh Allah bila kita bertemu dengan Allah nanti. Sebab itu, tuan-tuan, jadilah orang yang beriman. Jadilah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang dilabel sebagai Muslim yang baik. Dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita, untuk kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat yang terbaik, mengerjakan sesuatu yang terbaik di dunia untuk kembali bertemu dengan Allah dalam keadaan yang paling baik itu. Umat yang mana, tuan-tuan? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan saya merupakan sebahagian daripada umat itu. Isteri dan suami kita sebahagian daripada umat itu. Anak-anak laki-laki dan perempuan sebahagian daripada umat itu. Pakcik dan makcik, sepupu-sepupu, 2 pupu, 3 pupu adalah sebahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada umat yang paling dimuliakan melainkan umat Muhammad. Tak ada umat yang ditunggu-tunggu melainkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Jadi kita sebagian daripadanya jangan sia-siakan, tuan-tuan ya. Satu Muharram hari ini jangan sia-siakan. Apa nak buat? Pertama, bermuhasabahlah. Yang kedua, panggil mesyuarat. Panggil mesyuarat. Panggil mesyuarat, maudu'nya bagaimana kita nak inject Islamic values daripada awal hingga akhir dalam keluarga kita bagi tahun 1442 Hijriah ini. Itu. Yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga, apa yang kita lakukan, insya-Allah kita bereskan hal-hal fardu ain kita. Salat beres, puasa beres, haji beres, seluruhnya beres. Buka rukun Islam, buka rukun iman. Bereskan semuanya, tuan-tuan, bereskan. Dan tuan-tuan dan saya masih ada masa untuk bereskan. Kita masih bernafas, kita masih boleh bercakap, kita masih boleh berfikir, darah masih mengalir, jantung masih mengepam. Tuan-tuan, dengan itulah sebelum datangnya malaikat maut, mari kita habiskan umur kita dengan solid, berbakti secara solid, padu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, setelah itu kita bincang, mesyuarat, dan ada satu keputusan, tuan-tuan ya, mak dan ayah mesti memainkan peranan utama bersama dengan abang sulung, kakak sulung dan sebagainya. Apa dia? Mari kita layarkan bahtera keluarga kita. Ayah pegang steering, mak duduk di sebelah, anak laki-laki duduk di sebelah, yang paling tua sekali, yang lainnya penumpang-penumpang anak-anak kita dan saudara mara yang lain. Nak menuju mana, tuan-tuan? Menuju pulau bahagia, menuju pulau sejahtera, menuju pulau yang aman, menuju pulau yang damai, menuju pulau yang namanya Pulau Al-Falah. Apa dia Pulau Al-Falah? Pulau yang penduduknya diampuni, yang seluruh yang bernyawa diampuni, yang tidak bernyawa pun, tuan-tuan, mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, mengucap kata-kata pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam satu masyarakat, kalau negara lah, tuan-tuan, kalau negeri lah, kalau daerah lah, boleh disebutkan perahu tadi, kapal bahtera tadi berlayar menuju ke satu negeri yang termasuk dalam kategori negeri itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman damai, Allah Maha mengampuni, seluruhnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita nak buat, tuan-tuan dan puan ni.
Dan akhirnya saya berpesan pada diri saya, berpesan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, apa pun Islam, apa pun Allah, apa pun Rasul, apa pun zikrullah, ingat Allah, ingat Rasul, ingat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat isteri, ingat anak. Bukan ingat telefon hanya tanya makan minum. Telefon tanyakan makanan rohani. Sudahkah hari ini kamu menikmati makanan rohani? Ya. Petang ni tuan-tuan, malam ini pukul 9, forum perdana khas ehwal Islam. InsyaAllah saya diberi amanah untuk jadi moderatornya dengan ahli panelnya yang hebat-hebat. Tuan-tuan, agamawan, ilmuwan yang hebat-hebat. Dr. Farid Ravi hebat. Tuan-tuan, hebat. Sangat hebat. Orang yang peluk Islam. Yang dulu bukan Islam menjadi Islam. Tapi tuan-tuan dengar ya, macam mana pembentangan dia. Macam mana ilmu dia. Masya Allah. Yang kedua, Datuk Badli Shah. Datuk Badli Shah, tuan-tuan, Masya Allah. Fluent. Kalau tuan-tuan tengok ya. Very knowledgeable. Dia boleh menghafal. Macam-macam dia hafalnya, tuan-tuan. Untuk di-share bersama dengan anggota masyarakat dan umat. Yang ketiga, Profesor Madya, Dr. Sharifah Nur Hayati binti Said Ismail, tuan-tuan bersama dengan kita pada malam ini. Seorang tokoh, tuan-tuan, tokoh wanita, tokoh penceramah wanita yang rasanya tuan-tuan masuk dalam top 5 agaknya di negara kita ini, insya-Allah. Dan mereka merupakan radio personality dan TV personality. Dan tuan, insya-Allah mari kita jumpa malam ini pukul 9 malam sampai pukul 10.30. 9 sampai 10.30. Malam ini special 1 jam setengah. Selalu 1 jam, tapi malam ini diberikan kelonggaran untuk kita menjajab sampai 1 jam setengah malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, ya. Akhirnya saya ingin memberitahu lagi bahawa hari ini bersempena dengan 1 Muharram, sambutan Malam Hijrah ini, kita mengambil tajuk syukur. Syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam program menyusun program bermuhasabah kepada Allah, salah satu daripada yang dimuhasabahkan ialah kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya juga nak mengulangkan tadi, kita sedang nak membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dermalah tuan-tuan, infaklah tuan-tuan, wakaflah tuan-tuan, zakatlah tuan-tuan. InsyaAllah. Program satu-satunya dalam dikatakan satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Malaysia yang akan menyediakan program pendidikan hujung usia. Dengar tuan-tuan program ni. Program pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Program berstruktur, ada silibusnya, ada kurikulumnya, ada gurunya, ada pemimpin-pemimpin yang memimpin halakah-halakahnya, ada kumpulan kecilnya, ada tutorialnya, ada fokus, tuan, fokus dalam ilmu-ilmu yang tentu dia fokus, tanya kepada dia, duduk dengan dia. Ilmu tentang salat misalnya, tanya dia macam mana rukun qaulinya, macam mana rukun fi'linya, macam mana rukun qalbinya, macam mana nak sebut, menyebut Fatihah dengan betul, membaca Fatihah dengan betul, menyebut huruf-hurufnya dengan betul. Sebab seluruhnya kita kena bereskan. Tuan-tuan dan saya, seluruhnya kena dibereskan untuk kita bertemu dengan Allah. Dalam keadaan Allah sayang kepada kita dan kita sayang kepada Allah. Dalam keadaan amalan kita di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan. Jadi yang kedua, tuan-tuan, buku-buku ni. Ini buku-buku saya ni. 3 buku yang terakhir, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok 3 buku yang terakhir. Ini buku yang ke-41. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Yang saya cerita-cerita tadi, tuan-tuan, ada terkandung dalam buku ini, tuan-tuan. Buku ini ada 9 chapter, tuan-tuan. Untuk anak-anak, dibekalkan kepada anak-anak, kepada suami, kepada isteri, orang tua-tua pun, siapa pun perlu membaca buku ini. Kalau misalnya kematian berlaku, mak atau ayah meninggal dunia, anak kita sudah ada garis bertindak. Langkah 19 langkah mengurus jenazah ibu dan ayah. Yang anak-anak kita seluruhnya mesti mengambil peranan utama.
Yang lain-lainnya dibantu oleh sepupunya, menantunya. Tapi tangan anak-anak lah, jari anak-anak lah yang akan menguruskan jenazah ibu dan ayah. Memandikannya, mengkafankannya dan mengimamkan salat jenazahnya. Mengimamkan salat jenazahnya yang afdal ialah anak-anaknya. Kalau isteri yang meninggal, yang afdal ialah suaminya yang mengimamkan salat jenazah. Kemudian meletakkan ke liang lahat, mengkebumikan. Anak-anaklah yang meletakkan jenazah kita ke kuburan, ke liang lahat, menyerendingkan mayat menghadap kiblat. Tangan anak kita yang buat. Kambus membaca talqin anak kita, mendoakan pun anak kita, tuan-tuan dan puan. Ya. Apalagi nak buat, tuan-tuan, buku ini juga bercerita tentang pentingnya setiap orang anak-anak menjaga harta tinggalan ibu dan ayah, menjaga duit simpanannya, supaya tidak ada satu sen pun dibelanjakan bertentangan dengan kehendak syarak. Pastikan harta benda ayah kita, wang simpanannya, apa juga yang berkaitan dengan dia, harta benda dia, tuan-tuan mesti gunakan dengan sebaik-baiknya. Bayarkan hutangnya, bayangkan apa yang diimpikannya, tubuhkan, bangunkan apa yang dikehendakinya, diimpikan dengan wang simpanan yang ada itu. Jangan sekali-kali ada satu sen pun daripada wang itu yang dibelanjakan untuk berhibur-hibur, tidak tentu, tuan-tuan. Berhibur-hibur dengan hiburan yang tidak ada akhirnya itu, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan, ini buku yang ke-42. Ini buku yang ke-42, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Pun saya cerita, tuan-tuan. Tadi yang saya cerita syukur, bab syukur tu ada dalam ni. Ada dalam ini pun 9 chapter, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, tuan-tuan akan tengok, tuan-tuan. Apa dia yang perlu kita lakukan? Persediaan-persediaan yang kita lakukan secara sistematik dinukilkan dalam Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Dan buku yang ketiga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ni dia. Yang terbaru buku ni sekitar dalam 2 bulan setengah umurnya. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Ketiga-tiga buku ni, tuan-tuan, boleh diseminarkan. Saya boleh datang ke tempat tuan-tuan nantilah. Bila COVID ini sudah berakhir. Saya boleh ke Singapura, saya boleh ke Brunei, Selatan Thailand, Indonesia, di mana-mana pun. Termasuk di seluruh Semenanjung, termasuk Sabah dan Sarawak. Tuan-tuan dan puan yang dimati sekalian, insya-Allah. Tapi kalau misalnya dalam musim COVID ini, ada teman-teman Singapura, nak saya mengadakan program khas online, tuan-tuan. Online. Dalam masa 3 jam, 4 jam begitu, online. InsyaAllah. Kita akan buat, tuan-tuan. Saya baru saja bermesyuarat 2 hari yang lepas dengan spesialis-spesialis. Macam mana kita nak mengadakan seminar online antara saya dengan orang Singapura, antara saya dengan orang Brunei, antara saya dengan orang Batam, antara saya dengan orang Medan. Macam mana caranya kita dapat melakukannya, insya-Allah. Apa gunanya? Kita nak hadam buku-buku ini satu persatunya. Satu hari satu seminar, satu hari satu seminar, satu hari satu seminar. Termasuklah Isteriku Ketua Bidadari Syurga ini, insya-Allah. Dan yang akhirnya, tuan-tuan dan puan, ya, kita ada taska. Ya. Kita ada taska nursery. Namanya First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Tuan-tuan, dan kita tubuhkan ini setahun 3 bulan yang lalu. InsyaAllah, segala keuntungan. Jualan buku ni, tuan-tuan, jualan buku ni, segala keuntungan yang dapat daripada jualan buku ini, tuan-tuan, sebagian besarnya kita masukkan dalam tabung Komplek Anjung Husnul Khatimah. Inilah, tuan-tuan, yang akan memberikan makna, yang akan memberikan kekuatan kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah. Dengan tuan-tuan menderma dengan beli buku ini, dan hasil daripada itu disumbangkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Dan tuan-tuan, ini saya kata seminar-seminar tadi boleh buat online dan sebagainya. Yang ketiga tadi tentang nursery, tentang taska. Kita ambil daripada baby 2 bulan sampailah 4 tahun. Baby 2 bulan sampai ke 4 tahun, insya-Allah. Kita jaga dia, kita asuh dia. Ada 5 prinsip, tuan-tuan. Pertama, modern, professional, komprehensif, global, Islamic. Saya ulang balik. Modern, professional, komprehensif, global, Islamic. Itulah ciri-ciri kalau tuan-tuan mengantarkan anak-anak ke First Move Childcare Center. Kami alu-alukan. Kami sentiasa suka menerima anak tuan-tuan untuk mengasuh mereka, mendidik mereka daripada awal-awal lagi. Suasana didikan, ekosistemnya
adalah kebesaran Allah dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tuan-tuan ya, insya-Allah ya, petang ini pukul 5.50 sampai pukul 6 tu tak ada, kita tangguhkan. Sebab saya nak pergi ke Putrajaya. Yang kedua tuan-tuan, yang malam ni 9 suku pun kita tangguhkan sebab tuan-tuan diseru seluruh followers, seluruh likers, teman-teman yang lama, teman-teman yang baru, tuan-tuan tagkan kawan, tuan-tuan tagkan kawan dan juga like and share. Malam ni tuan-tuan, malam ni saya memoderatorkan, menjadi pengerusi Forum Perdana Khas Islam. Forum Perdana Ehwal Islam khas untuk menyambut Mahal Hijrah ini insya-Allah. 1 jam setengah, pukul 9 sampai pukul 10.30 pada malam ini. Membariskan ahli-ahli panel yang hebat-hebat. Tuan-tuan, bersama-samalah kita malam ni. Pukul 9 saja, tuan-tuan onkan telefon, onkan TV, onkan radio, onkan apa saja. Kerana dipancarkan live oleh RTM TV1 pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan, jumpa lagi tuan-tuan pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.